Forum Remaja Pemangkin Insan Terpuji. Forum Remaja Pemangkin Insan Hebat. Forum Remaja Jendela Kejadian Murid. Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Forum Remaja Pemangkin Generasi Berakhlak Terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Forum Remaja. Di Dewan yang serba indah ini, saya menjemput 3 orang ahli panel yang didatangkan khas daripada SMK Kerubung untuk membicarakan tajuk forum kita iaitu vandalisme dalam kalangan remaja, punca dan langkah mengatasinya. Tak kenal, maka tak cinta. Jadi moleklah kiranya jika saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, seorang yang bertubuh kecil molek, nama diberi Nurin Syafiqah binti Muhammad Harizal selaku Ketua Pengawas SMK Kerubung. Selamat datang, saudari. Terima kasih, saudari. Manakala di sebelah kiri saya pula, kelihatan ayu berkacamata, nama diberi Nur Aina Batusha binti Nur Azmizan selaku Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah SMK Kerubung. Apa khabar, saudari? Khabar baik, saudari. Manakala saudari rakan panel kita yang ketiga kelihatan tersipu-sipu malu namun sebenarnya pandai berkata-kata, saudari Suraya binti Mat Dali selaku Pengerusi Kelab Pembimbing Rakan Sebaya SMK Kerubung. Selamat datang, saudari. Terima kasih, saudari. Wah, nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita sudah tidak sabar ya hendak berforum. Ya. Baiklah. Vandalisme bukanlah perkara baharu, bahkan ia dianggap sebagai sebuah gejala yang sukar untuk dibendung. Vandalisme sering dikaitkan dalam golongan remaja kerana golongan ini mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat. Walaupun vandalisme dianggap ringan, namun pihak kerajaan terpaksa menanggung ganti rugi yang amat besar untuk membaik pulih barangan yang telah dirosakkan. Oleh itu, sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengatur bicara, moleklah kiranya jika saya meminta ahli panel kita yang pertama untuk memperjelaskan lagi tajuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan, saudari. Terima kasih, saudari. Assalamualaikum dan salam mahabbah saya lontarkan kepada barisan rakan panel dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, vandalisme didefinisikan sebagai perbuatan salah laku atau melakukan musnahkan. Secara ringkasnya, vandalisme ialah perbuatan merosakkan harta benda awam seperti kerusi, telefon dan tadas awam. Kementerian Pendidikan Malaysia menyenaraikan salah satu daripada 8 gejala salah laku murid di sekolah adalah vandalisme. Menurut kajian statistik, 80% daripada vandalisme adalah dilakukan oleh golongan remaja dalam lingkungan umur 15 hingga 20. Dan 70% adalah yang tercicir dari akademik atau kurang berpelajaran. Ringkasnya, saudari Pengerusi, remaja terpengaruh dengan aktiviti tidak sihat ini disebabkan oleh beberapa faktor dan langkah pragmatik harus diambil bagi mengatasi permasalahan ini. Sekian sahaja kupasan untuk daripada saya serah kembali kepada saudari Pengerusi. Terima kasih, saudari panel pertama. Saudari panel kedua, pada saat ini laporan merosakkan harta benda guru dan harta benda sekolah sejurus tamatnya penggal persekolahan sudah beberapa kali berlaku. Pada pandangan saudari, apakah punca utama gejala vandalisme dalam kalangan remaja ini berlaku? Mohon diperjelaskan, saudari. Terima kasih, saudari Pengerusi. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa dan salam globalisasi. Saya ucapkan buat warga Dewan sekalian. Pada pendapat saya, kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja pada hari ini berpunca daripada sikap remaja itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja melakukan kegiatan vandalisme ini kerana mereka berasa bosan, teruja serta seronok apabila berjaya memusnahkan sesuatu benda tanpa tujuan munasabah. Sebagai contoh, remajanya suka menconteng atau dipanggil grafiti menjadikan sebarang dinding
binaan konkrit belakang pintu tandas dan harta awamnya lain sebagai tempat mereka melakukan kegiatan vandalisme. Perbuatan ini, saudara pengerusi, dilakukan semata-mata untuk keseronokan sendiri, menarik perhatian orang lain dan ingin melepaskan amarah atau geram mereka terhadap suatu perkara. Menurut Hulak 1998, masa remaja merupakan masa individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya dan mengalami peralihan dari segi emosi, tubuh, minat dan pola perilaku. Oleh itu, jelaslah bahawa kesemua sifat buruk remaja ini mendorong kepada kegiatan vandalisme. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel kedua. Saudari panel ketiga, selain faktor dalaman seperti yang dinyatakan oleh saudari panel kedua sebentar tadi, adakah faktor luaran juga memainkan peranan dalam mendorong remaja melakukan gejala vandalisme? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi, barisan rakan panel dan hadirin yang dirahmati Allah. Tepat sekali saudari pengurusi, terdapat faktor luaran yang menjadi penyumbang utama remaja melakukan kegiatan vandalisme, iaitu pengaruh rakan sebaya. Dewasa ini, golongan remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan meniru perbuatan, tingkah laku, nilai dan sikap rakan mereka. Sebagai contoh, mereka yang melakukan kegiatan vandalisme lazimnya secara berkumpulan dan mereka yang terdorong kepada kegiatan ini kerana aktiviti melepak, ponting kelas dan ponting sekolah. Kesannya, remaja yang gagal memilih rakan sebaya yang baik akan terikut akan perilaku negatif rakan mereka. Kata pepatah Arab yang berbunyi bahawa berkawan dengan penjual minyak wangi, badan kita akan berbau harum. Berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Lantaran itu, jelaslah bahawa faktor pengaruh rakan sebaya menjadi punca kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja. Kembali kepada saudari pengerusi. Izinkan saya menambah sedikit ya saudari pengerusi. Kebijakan moral pada hari ini tidak sepatutnya kita menuding jari, menyalahkan para remaja yang baru berumur setahun jagung. Sebaliknya, masyarakat turut memainkan peranan yang penting dalam sesebuah komuniti. Saya berpendapat, sikap masyarakat yang mementingkan diri dan tidak prihatin akan perkara yang berlaku di sekeliling mereka turut menyumbang kepada berlakunya kegiatan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap individu mempunyai peranan yang penting dalam membentuk komuniti yang sihat. Malangnya, sikap masyarakat yang tidak ambil peduli turut menyebabkan masalah vandalisme semakin meningkat. Sebagai contoh, apabila masyarakat tidak ambil peduli tentang kegiatan vandalisme yang dilakukan oleh para remaja di sekeliling mereka seperti tidak menegur atau membuat aduan kepada pihak berkuasa, kesannya akan menyebabkan para remaja yang melakukan kegiatan vandalisme merasakan bahawa diri mereka bebas untuk melakukan perkara tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa sikap masyarakat bagaimana dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing turut menyumbang kepada berlakunya kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja hari ini. Sekian sahaja lontar pandangan daripada saya serah kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel pertama. Hadirin dan rakan-rakan panel sekalian, sekiranya perbuatan vandalisme ini tidak dibendung, sudah tentu ia akan menimbulkan pelbagai kesulitan dan kesusahan kepada anggota masyarakat. Saudari panel kedua, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk membenteras gejala vandalisme daripada semakin berleluasa? Mohon diperjelaskan, saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Setiap penyakit pastilah ada ubatnya. Begitu juga dalam usaha membanteras masalah ini. Pada pendapat saya, usaha yang paling utama dalam membanteras masalah ini ialah peranan ibu bapa itu sendiri. Setiap ibu bapa perlu mengatur dan mengajar kehidupan anak mereka sejak kecil lagi. Mbak kata peribahasa melentur bulu biar ada rebungnya. Tamsanya, ibu bapa perlu memberi didikan agama yang mencukupi kepada anak-anak supaya mereka mengetahui yang mana salah dan yang mana betul. Bukan itu sahaja rakan panel, ibu bapa juga tidak boleh bersikap lepas tangan dalam mendidik anak-anak disebabkan kesibukan kerja. Janganlah sampai nasi sudah menjadi bubur, barulah ibu bapa kelap kabut untuk mengambil tindakan ke atas anak mereka. Lantaran itu, ibu bapa harus memberi perhatian yang secukupnya kepada anak-anak mereka supaya mereka menganggap ibu bapa sebagai tempat mereka berlindung dan sebagai tempat mereka mengadu masalah. Rakan panel,
Teringat saya kata-kata pakar motivasi terkenal Dato' Dr. Muhammad Faizal Kamsa yang mengingatkan ibu bapa supaya memberi perhatian lebih kepada anak-anak, terutamanya pada peringkat remaja. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel kedua. Hadirin dan rakan-rakan panel sekalian, remaja perlu dididik bahawa harta dan ruang awam seharusnya dihormati dan disayangi umpama ia milik pribadi. Ia tidak sepatutnya dirosakkan agar dapat memberikan manfaat kepada orang ramai. Terdapat beberapa pihak yang mengatakan bahawa melalui pendidikan, kita dapat membentras gejala vandalisme ini. Bersetujukah anda, saudari panel ketiga? Dipersilakan, saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Sudah terang lagi bersuluh untuk mengatasi gejala vandalisme ini adalah melalui sistem pendidikan yang mantap dan kukuh. Menurut Datuk Lilam Tai, aktivis masyarakat dan pengasas Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, hanya melalui pendidikan kita dapat memupuk semangat anti vandalisme dan meningkatkan kesedaran tentang sikap memelihara harta awam. Sebagai contoh, melalui proses pengajaran dan pembelajaran melalui subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral di sekolah. Jika rakan panel dan hadirin masih ingat, tular di media sosial kes vandalisme di sebuah sekolah menengah di seberang Perai Selatan. Pihak Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahawa pendidikan merupakan tunjang utama dalam menangani permasalahan ini. Menurut Keratan Akhbar Berita Harian yang bertarikh 20 Februari 2023, Perdana Sidik Menteri Pendidikan berkata Kementerian Pendidikan mengambil tindakan kepada murid yang terlibat dengan melaksanakan program intervensi khususnya memberikan khidmat kaunseling kepada mereka. Proses ini dikatakan sangat penting bagi memastikan murid yang terlibat diberikan peluang untuk memperbaiki diri selain memberi kesedaran kepada murid lain. Oleh itu, saudari pengurusi, barisan rakan panel dan hadirin sekalian, jelaslah bahawa pendidikan yang secukupnya sangat penting kepada remaja supaya mereka dapat memahami bahawa setiap tindakan mereka, baik ataupun buruk, mempunyai akibat. Cukup setakat ini dahulu, kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari panel ketiga. Rakan-rakan panel sekalian, saya tertarik mengaitkan isu vandalisme ini dengan satu lagu rakyat yang bertajuk Bangau Oh Bangau yang asyik menyalahkan pihak lain apabila timbul sesuatu isu. Namun mujurlah pada akhirnya sang ulang mengaku, memang makanan aku katanya. Analoginya rakan-rakan panel sekalian, di dalam isu vandalisme ini bukanlah kita ingin menending jari menuduh siapa yang salah atau membetulkan siapa yang benar. Namun seharusnya kita mencari solusi bagi permasalahan ini. Saudari panel pertama, selain ibu bapa dan juga melalui pendidikan, siapakah lagi yang berperanan dalam membentras isu vandalisme ini? Mohon diperjelaskan, saudari. Terima kasih saudari pengerusi dan sidang penonton yang masih setia bersama. Baiklah, saya bersetuju saudari pengerusi. Kita bukanlah ingin cari salah siapa atau siapa yang sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan tersebut. Pada pandangan saya, ahli masyarakat juga berperanan menangani kegiatan vandalisme. Oleh itu, setiap orang perlulah tegur-menegur, nasihat-nasihati serta menjadi mata kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, seandainya anda sedang melalui sebuah kawasan dan terlihat perbuatan vandalisme, anda seharusnya melaporkannya kepada pihak berkuasa jika di tempat awam atau kepada guru jika berada di sekolah. Ini kerana bagi menangkap mereka yang melakukan kesalahan, kita memerlukan bukti yang kukuh serta saksi bagi mengesahkan perilaku bersalah. Tegasnya, setiap ahli masyarakat perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam melaporkan kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja kepada pihak berkuasa agar masalah yang membelenggu golongan remaja ini dapat dibendung. Dengan ini, saya serah kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari panel pertama. Hadirin dan rakan panel sekalian, kesedaran dalam kalangan remaja masih lagi rendah walaupun pelbagai usaha telah dilakukan. Saya fikir langkah penguatkuasaan undang-undang adalah jalan terakhir bagi membentras isu vandalisme ini. Nampaknya saudari panel kedua seperti bersetuju dengan usaha ini. Dipersilakan saudari. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudari pengerusi dan remaja-remaja yang setia meminjamkan telinganya untuk kami.
Saudari pengerusi, rakan panel dan hadirin sekalian, jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam membanteras masalah ini, kesan yang lebih buruk akan berlaku kepada remaja kita, iaitu boleh mendorong mereka melakukan jenayah yang lebih berat seperti mencuri dan meragui. Saya bersetuju dengan langkah penguatkuasaan undang-undang turut memainkan peranan penting dalam membanteras masalah ini. Pihak berkuasa seharusnya memperketatkan peraturan dan mengenakan hukuman denda kepada pesalah laku vandalisme. Sebagai contoh, pesalah laku vandalisme boleh dikategorikan sebagai pesalah juvenil di mana mereka yang melakukan jenayah di bawah umur 18 tahun akan dipanggil gelaran tersebut. Lantaran itu, remaja akan berasa takut untuk melakukan kegiatan vandalisme kerana ia bakal meninggalkan kesan yang besar kepada nama mereka dan nama baik keluarga masing-masing. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel kedua. Hadirin dan rakan panel sekalian, nampaknya kenyataan saudari panel kedua ada benarnya juga ya, kerana kebanyakan remaja melakukan perbuatan mengikuti perasaan lebih daripada akal fikiran mereka sendiri. Ini boleh mendorong kepada perkara yang lebih teruk seperti melanggar undang-undang negara. Nampaknya masa juga sudah mulai mencemburui kita. Jadi saya mohon saudari panel ketiga untuk merumuskan tajuk diskusi kita pada hari ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih buat kesekian kalinya saudari pengerusi, barisan rakan panel dan hadirin sekalian. Maksud saya saudari pengerusi, Tidak mengapa, teruskan. nampaknya kita sudah sampai kepada pergulungan diskusi kita pada hari ini. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam membasmi gejala vandalisme yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Walaupun isu ini dilihat remeh, namun ia memberi impak yang besar kepada negara sekiranya banyak kemudahan awam yang dimusnahkan menyebabkan ekonomi negara turut terjejas, ekoran terpaksa membayar ganti rugi yang besar. Saya menyeru kepada semua remaja bahawa perbuatan vandalisme adalah perbuatan yang berdosa kerana harta awam merupakan harta orang ramai. Semua remaja haruslah membangunkan tabiat dan tingkah laku positif supaya dapat menghormati harta awam dan menjadi ahli komuniti yang bertanggungjawab. Akhirul kalam, sebelum nasi menjadi bubur, sebelum harapan menjadi kabur, eloklah kiranya semua pihak menyedari tanggungjawab sendiri dalam melahirkan remaja yang berkualiti ke arah matlamat kegemilangan Malaysia Madani. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Baiklah rakan panel dan hadirin sekalian, sastrawan negara Datuk Dr. Usman Awam pernah berkata, jika ingin hidup merdeka tidak tercapai dengan hanya berkata-kata, namun majulah bersama, maju sekata. Oleh itu, ayolah kita bersama-sama berganding bahu bagi melahirkan pemuda-pemudi tiang bangsa, harapan negara. Saya akhiri forum kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.